Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam FB Live pada pagi ini bersama dengan program bicara pengarah IPG K Pendidikan Teknik. Jadi kepada penonton yang ada bersama dalam live ini, saya selaku moderator mengadukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan warga KPM ke dalam program live pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama dengan pengarah IPG K Pendidikan Teknik, Encik Romaino bin Rabu, yang akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan tentang IPG K Pendidikan Teknik becomes number one. Kalau kita lihat sebelum ni di negeri Perak nombor satu, kalau tak silap saya JPN Perak kata Perak nombor satu. Bagi IPG kita ada juga IPG nombor satu, IPG Teknik. Jadi kita akan bersama dengan Encik Romaino selaku pengarah di IPG Teknik untuk membicarakan tentang perkara tersebut. Jadi saya selaku moderator menjemput Encik Romaino bin Rabu untuk bersama dengan kita untuk berkongsi dengan ahli dan juga warga pendidik di KPM. Selamat datang Encik Romai. Ya, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ceria hari ni ya? Ceria. Dah sarapan dah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi harap-harap penonton kita pun dah sarapan dan kita bersantai pada hari ini. Walaupun kita santai, kita membicarakan sesuatu yang agak serius yang mungkin boleh dijadikan kita sebagai panduan atas perkongsian sebentar nanti. Jadi sebelum kita meneruskan program kita, acara seterusnya, lebih dahulu kita berkenalanlah dulu dengan Encik Romaino, pengarah IPG Pendidikan Teknik yang terletaknya di Bandar Engstead, Negeri Sembilan, Nilai. Jadi beliau asalnya daripada Melaka, dari Melaka. Tarikh lahir nak sebut ke? Tarikh lahir tak payahlah, tuan sendiri sebutlah nanti. Okay. Kemudian sudah berkahwin, memegang jawatan pengarah sekarang, alamat bertugas di IPG K Pendidikan Teknik Bandar Engstead dinilai. Berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Matematik Pendidikan daripada USM. Memang tepatlah tu Cik Romai ya. IPG Teknik tu dia punya list ialah Sains Matematik je. Sains dan Matematik dan juga RBT. Memang orang yang betul lah duduk di sana. Kemudian pengalaman bertugas di Sekolah St. Joseph Papal Sabah sebagai guru penolong kanan bermula pada 1989 hingga 91. Kemudian bertukar ke Maktab Perguruan Keningau Sabah. Maksudnya 3 tahun berada di sekolah, kemudian masuk ke Maktab Perguruan Keningau 93 hingga 96, 3 tahun. Kemudian berpindah semula ke bahagian pendidikan guru, unit kursus dalam perkhidmatan KDP, kursus dalam perkhidmatan sebagai penolong pengarah bermula 96 hingga 2007 dan ke bahagian kurikulum dan kesenian sebagai KPP dan juga mulai 26 bulan 2 bertugas sebagai pengarah di IPG Teknik hingga sekarang. Ya, Encik Romai? Ya, betul. Jadi pengalaman itu banyak dan di sekolah dan juga di bahagian dan juga di IPG lah. Jadi, pengalaman itu mungkin boleh dikongsi juga dalam bicara kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman juga, sebenarnya IPG Teknik ini tak asing juga kepada saya dan juga mungkin juga alumni IPG Teknik yang lain, Maktab Perguruan Teknik. Dulu asalnya Maktab Perguruan Teknik yang ditubuhkan pada 1962. Di mana asal penubuhannya adalah untuk
memberi ilmu-ilmu teknikal kepada bakal-bakal guru yang kita akan tempatkan di sekolah menengah. Jadi perkembangan itu berlaku sehinggalah sekarang dan akhirnya pada 2013 maktab perguruan dinaikkan taraf kepada Institut Pendidikan Guru, termasuklah maktab perguruan teknik, di mana kursus-kursusnya pun makin banyak bidang kursus. Kalau asalnya dulu hanya 3 kursus waktu penubuhan asal dulu, iaitu perdagangan, pertanian dan juga kemahiran kalau tak silap saya ialah perdagangan. Kemudian asal bangunannya di Jalan Damansara KL. Itu 19 kemudian dia berpindah ke Ceras. Kemudian dia berpindah pula sekali lagi ke Bandar Insek. Bandar Insek moden lah. Okay. Jadi semakin berkembang. Maksudnya pendidik bukan sahaja fasiliti berkembang, dari segi ilmu juga semakin lama semakin berkembang. Okey, jadi untuk itu Cik Romaino selaku pengarah IPG Teknik, hasrat kita adalah untuk sejajar dengan misi dan visi IPDM. Kalau kita lihat visi kita adalah IPG peneraju kecemerlangan guru. Visi kita nak menjadikan IPG sebagai peneraju kecemerlangan guru. Maksudnya kecemerlangan bermula daripada kita lah, daripada IPG. Kemudian misinya melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Jadi, kita punya asas kita adalah untuk melahirkan guru yang kompeten. Guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah sekolah di peringkat bertaraf dunia. Kalau kita lihat malam-malam ke, kalau kita lihat bakal guru kita menjuarai pidato di peringkat antarabangsa bagi kategori Asia Tenggara. Jadi itu adalah antara komitmen kita untuk melahirkan guru-guru yang sentiasa kompeten, sama ada dalam kerjaya ataupun dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jadi untuk itu saya akan bercakap dengan Cik Romaino tentang mungkin pengarah kita ada hasrat, kita ada hala tuju, kita ada misi. Jadi sebagaimana hasrat dan juga IPGM keseluruhannya KPM, kita sebagai nak jadikan kita sebagai peneraju dan juga kita nak kompeten guru kita dan berjiwa rakyat. Jadi sebagai pengarah di IPG Teknik, okay, apakah hala tuju, apakah strategi ataupun bagaimana nak mencapai visi dan misi sejajar dengan visi dan misi IPGM itu sendiri. Jadi saya serahkan pada Encik Romai. Okey, terima kasih saudara moderator Encik Sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan pensyarah, ketua pengarah-pengarah IPG Campus dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi terlebih dahulu saya berkaitan dengan tajuk IPG Campus Teknik becomes number one. Ini sebenarnya bukanlah satu makna yang sebenarnya untuk kita nak bersaing dengan mana-mana kampus. Saya harap rakan-rakan saya di IPG lain jangan salah faham. Ini sebenarnya adalah untuk satu dorongan bagi kita khususnya di peringkat pengurusan, melihat bagaimana kita ingin merubah senario dan situasi di kampus. Jadi kalau kita lihat kepada hala tuju kampus ataupun hala tuju yang telah pun digariskan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang kita lihat adalah 3 perkara utama yang perlu kita utamakan. Yang pertama ialah kecemerlangan PDP dan pemudahcaraan. Itu sebenarnya yang amat kita tekankan. Yang kedua adalah kecemerlangan
pembangunan penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi. Dan yang ketiga adalah kecemerlangan perkhidmatan pembelajaran sepanjang hayat. Ini saya rasa tiga perkara ini harus dijiwai oleh setiap warga kampus, khususnya di kampus pendidikan teknik. Dan ini sebenarnya apa yang telah pun diminta kepada saya masa mula-mula saya melapor diri di IPGM bersama dengan yang berusaha Dr. Rektor, bahawa kita harus menekankan kepada bagaimana kita ingin mencapai hala tuju utama yang ini. So berdasarkan kepada tiga hala tuju utama ini, saya melihat dan pengurusan tertinggi di kampus pendidikan teknik melihat bahawa ada beberapa cabaran-cabaran yang harus kita teliti. Di antaranya cabaran-cabaran Di antara cabaran yang saya lihat, yang perlu kita lihat dalam kita menguruskan kampus. Saya rasa sama ada kampus di tempat saya ataupun di kampus di rakan-rakan yang lain yang boleh kita kongsikan bersama. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita melihat kepada isu teknologi. Isu teknologi. Sebab teknologi ini telah bergerak begitu pantas dan kita kadang-kadang tak terkejar dengan teknologi ini. Itu mungkin cabaran kita dulu. Itu juga kita juga diwawarkan dengan globalization. Globalization yang mana kita sebenarnya berada dalam satu keadaan yang kampung kecil. Kita tak lagi duduk dalam satu dunia yang kecil, tapi sebenarnya dalam dunia ni pun dah berada di kampung-kampung. Mana kita boleh berhubung, bercakap dan sebagainya. Namun demikian, keadaan sekarang ini telah mewujudkan satu apa yang dikatakan sebagai complexity, uncertainty. Jadi ini satu yang pada saya sangat ketentuan dalam kita menguruskan pengurusan kita di kampus. Jadi untuk menghalakan ataupun membawa hala tuju ini, di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi ialah satu tadi teknologi. Yang kedua adalah globalization. Yang ketiga adalah uncertainty. Yang keempat adalah diversity. Dan yang kelima adalah knowledge workers. Ini adalah cabaran kita dalam dunia kita yang begitu kompleks, yang seolah-olah kita tidak kadang-kadang kalau kita tidak ikut dengan teliti, kita akan ketinggalan dan kita akan merasakan kita jauh terbelakang. Jadi dalam konteks kecemerlangan PDP tadi, dalam konteks kecemerlangan pembangunan pendidikan ini, dalam konteks kecemerlangan perkhidmatan pembelajaran sepanjang hayat ini adalah cabaran kita dan saya rasa ini adalah cabaran semua. Dalam konteks saya sebagai ketua di sini dalam tempoh 20 bulan atau 21 bulan ini, cabaran kita yang ada di sini adalah pada masanya ini. Misalnya contohnya knowledge workers. Kita mempunyai tenaga pensyarah yang hebat, yang mempunyai PhD di teknik lebih kurang dekat 40 lebih 50 orang pensyarah kita yang mempunyai PhD. Tapi kita harus lihat bagaimana kita ingin meletakkan pegawai ini di tempat yang betul, di jalan yang betul, di bas yang betul, di tempat duduk yang betul. The right person, the right time, the right bus dan the right seat. Ini yang kita harus teliti di dalam kita membawa cabaran di peringkat pengurusan khususnya di kampus. Begitu juga dengan dari segi di teknik contohnya dari segi kepelbagaian kumpulan-kumpulan yang ada di kampus. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Sabah dan ada orang Sarawak.
kepelbagaian ini sebenarnya mewujudkan apa yang dikatakan hybrid vigor, satu semangat baru yang boleh kita kumpulkan bersama untuk kita bina sesuatu. Ini yang sebenarnya yang saya lihat untuk kita bawa di kampus. Itu yang datangnya kepelbagaian ini membolehkan kita rangkumkan dan menjadikan teknik sebagai satu IPG campus yang nombor satu. Dalam hasrat saya kepada semua pegawai-pegawai di peringkat pengurusan khususnya, kita tak nak kita berada nombor dua, kita hendak kita berada nombor satu. Dalam pengurusan yang kita laksanakan di kampus, perkara-perkara yang patut kita selesaikan sehabis baik, kita akan selesaikan. Jadi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, satu perkara yang saya tekankan kepada semua pegawai ataupun pencara-pencara ataupun pelajar-pelajar ialah kita melihat kepada apakah kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Selalunya orang bila kita tanya kita ingin menghasilkan pelajar yang terbaik, itu satu perkataan yang saya rasa biasa kita dengar. Apa yang kita nak buat pada pelajar? Kita nak hasilkan yang terbaik. Pada saya yang terbaik itu bukan sesuatu yang boleh kita katakan perkara yang luar biasa. Pada saya kita harus berfikir sesuatu perkara yang luar biasa. Untuk kita menjadi nombor satu, kita harus berfikir secara luar biasa. Dan kalau kita baca, saya baca satu artikel, kajian yang tadi itu yang saya tunjukkan tadi itu adalah leadership ataupun renaissance leadership. Ini saya lihat satu perubahan yang perlu kita laksanakan, yang mana sedang saya laksanakan di kampus pendidikan teknik selama 21 bulan saya berada di sini. Okay? Apa sebenarnya yang kita nak lihat? Kita ingin memperbaiki kesilapan. Untuk memperbaiki kesilapan ini, kita harus berubah. Ini yang kita lihat kepada apa yang dikatakan Kaizen. Kaizen ni maksudnya kita harus berubah. Dan setiap orang dalam teknik ini harus berubah. Dia tidak boleh berada dalam satu keadaan yang statik. Ini yang saya tekankan dalam pengurusan kampus. Saya ingin kongsi sedikit lah. Setiap hari saya datang pukul 7.30 pagi, pukul 8. Saya akan melihat seluruh kampus. Saya akan pergi ke kafeteria, saya akan pergi ke padang, saya akan pergi ke ke classroom. Saya boleh nampak kalau sekiranya ada kelas, tak ada kelas, saya boleh nampak padang ada garisan, tak ada garisan, saya boleh nampak tong sampah itu diangkat atau tidak. Semua perkara saya nampak. Dan ini adalah cabaran pada saya yang mana saya kena tengok setiap hari. Dan ini adalah satu perkara yang kita buat untuk kita buat perubahan. Dan budaya kita ialah kita tidak akan duduk di pejabat daripada jam 7.30 sampai pukul 4.30. Dan saya tak akan buat begitu. Saya tidak akan buat begitu sebenarnya. Ini saya kongsi sedikit apa yang saya buat di sini. Mungkin ini boleh dijadikan panduan kepada rakan-rakan dan juga mungkin dia boleh fikir, mungkin boleh sesuai atau tidak sesuai. Tapi di sini saya akan datang ke jabat pukul 8 ataupun 7.30. Saya akan melawat semua kawasan. Saya akan pergi kelas. Sebab ini sebenarnya dipengaruhi latar belakang saya yang menguruskan sekolah. Saya menguruskan sekolah selama 7 tahun. Dan saya tahu apa berlaku di sekolah. Dan saya tahu apa masalah di sekolah. Dan saya dapati bahawa bila saya sampai ke teknik ini, saya banyak perkara yang saya terperanjat. Banyak perkara yang saya terperanjat dengan budaya yang ada di sini. So kita harus belajar daripada kesilapan. Kita tak boleh selesa dengan apa yang ada. Kita belajar dari kesilapan dan kita melakukan penambahbaikan. Next slide.
slide yang kedua. Kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya untuk menambah baik. Seterusnya. Next. Kita cuba sehabis baik, dan saya berpegang kepada prinsip bahawa good can always be better. Kalau kita tengok satu ada gambar sebenarnya, good can always be better. Saya tak kata yang dulu tidak baik, good, but good can always be better, even great can be greater. Ini perkara yang kita tanam, yang kita hasratkan kepada semua orang. Good is good, can always be better, and great can be greater. Saya tidak menafikan dulu memang baik, tapi kita boleh perbaik. Dan kita cuba buat sehabis baik. Dan ini yang saya katakan tadi, untuk nak buat segala-gala ini, kita harus bergerak ke hadapan. Kita boleh kata melihat perubahan-perubahan yang lebih besar bagi mengangkat kampus pendidikan tinggi. Untuk nak bergerak ke hadapan lebih besar, kita perlu ada semangat Kaizen tadi. Kita bergerak. Dan untuk bergerak, saya sendiri sebagai ketua harus bergerak. Saya sendiri sebagai model harus menunjukkan contoh dan teladan untuk bergerak ke hadapan. Okay? Kalau saya duduk diam, masuk office 7.30 dan saya balik pukul 5 petang, saya tak keluar-keluar pun, tak akan apa-apa pun berlaku di kampus, dan saya cuma hanya mendengar laporan-laporan daripada orang-orang yang tertentu, dan ini tidak akan mengubah segala-galanya. Jadi saya punya fikiran untuk nak gawat hala 7 ni, sebagaimana yang dihasratkan tadi, kecemerlangan PDP, kecemerlangan pembangunan penyelidikan, kecemerlangan perkhidmatan ini, kita harus buat sesuatu, make things happen. You don't say ataupun you don't cakap dengan saya, you do what? Apa yang you buat? Saya nak tengok apa yang you buat. You jangan cakap. Prinsip saya, apa yang saya buat di sini ialah you kena tunjuk pada saya apa yang you boleh buat. Jadi untuk soalan itu, saudara moderator, saya melihat kepada bagaimana kita kena berubah. Asas tadi ialah konsep Kaizen tadi. Untuk membolehkan Kaizen ini berlaku, kita harus strive. Kita harus bekerja keras untuk continuous this excellence. Dalam zaman yang kita rasa kompleks ini, kita harus bergerak ke hadapan. Untuk meningkatkan kualiti pelajar ni, kita harus lakukan sesuatu. Pensyarah harus ubah sikap. Pensyarah harus melihat bahawa apa yang berada di kampus ni bukan satu perkara dia pergi dan masuk gate sana, keluar, kemudian mengajar, lepas tu balik. Dia tak boleh juga begitu. Pensyarah harus belajar. Bukan hanya belajar sampai dapat PhD, itu saya tak menafikan, dia boleh belajar sampai PhD. Tetapi dalam masa yang sama, dia harus keluar melihat apa yang berlaku di sekolah. Ini itu saya sambung lain lah, mungkin dalam soalan seterusnya. Tapi dalam konteks yang tadi, Cik Sabil, saya melihat bahawa untuk capai itu, cabaran-cabaran yang saya katakan tadi, sebenarnya memberi makna kepada diri saya dan juga kepada pengurusan kepimpinan yang ada 20 ketua jabatan dan unit ini untuk bergerak ke hadapan as a team. Okey, itu saja saya ingat. Terima kasih. Terima kasih Cik Romai atas perkongsian tadi. Yang penting kita kena hadapi cabaran yang disebutkan tadi. Walaupun dalam apa jua keadaan. Contohnya macam musim COVID ni, dalam tempoh 2 tahun yang kita hadapi COVID, macam-macam perubahan berlaku dan terpaksa kita hadapi. Ya Encik Romai? Ya, betul. Ya. Kalau dulu kita tak mahir dengan ICT dan sekarang ni kita terpaksa juga menimba ilmu, mencari ilmu untuk memperbaiki pengetahuan IT kita. Terpaksa. Kalau tidak kita tak boleh nak meneruskan aktiviti kita
sepanjang 2 tahun ini tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajar kita, yang kita ada hanyalah teknologi dan kita ada tools yang perlu kita gunakan. Okey, terima kasih. Begitu juga dengan sanggup berubah. Perubahan-perubahan itu perlu berlaku dan kita kena mengubah diri kita dan juga kita kena perbaiki kesilapan lalu supaya seiring dengan kehendak dan juga visi dan misi seperti mana yang kita kehendaki. Ya. Terima kasih Yang Berbahagia Encik Romaino di atas soalan yang pertama tadi. Maksudnya IPG Teknik ada strategi dia. Bagaimana nak bergerak ke arah hala tuju dan juga visi misi yang telah ditetapkan oleh IPGM. Okey, berkenaan dengan soalan yang kedua, bagaimana tuan memperkasakan IPG KPT sebagai peneraju dalam bidang perguruan. Maksudnya sekarang ni sebagai seorang leader di IPG Teknik, kita nak memperkasakan IPG Teknik itu sebagai peneraju dalam bidang perguruan. Seperti mana visi kita nak jadi peneraju di antara pusat-pusat latihan lain yang ada, supaya kita ni dikenali sebagai pembekal guru-guru yang berkualiti, pembekal guru yang kompeten dan juga mempunyai naluri seorang guru. Jadi bagaimanakah tuan Encik Romaino membawa setiap yang berada di IPG itu supaya masing-masing merasakan bahawa IPG Teknik ini kita akan perkasakan dia dalam keadaan apa dan juga bagaimana dan apakah strategi yang akan digunakan. Silakan Cik Romai. Terima kasih. Bila saya berada di kampus pada tahun 2020, perkara yang saya lihat yang perlu saya perkasakan, yang kita perlu perkasakan ialah semangat kerja berpasukan. Ini yang saya tunjukkan ni. Tolong tengok slide yang ini yang We Love IPG KPT. Ini ialah satu yang saya lihat perkara yang perlu kita buat. Okay? Kita tak boleh buat seorang-seorang. Sama ada saya di peringkat pengurusan ataupun di peringkat ketua-ketua jabatan, ketua ini, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita mesti ada semangat kebersamaan. Kita mesti ada semangat bekerjasama dan berusaha ke arah penambahbaikan. Bila kita kata bahawa kita ingin memperkasakan IPG Campus Teknik, okay, saya tak boleh memperkasakan IPG itu hanya dengan kerja saya seorang. Kita kena ada kerjasama semua orang. Ketua jabatan, ketua unit, pensyarah-pensyarah. Dan setakat ni, kita tak ada masalah. Mungkinlah ada satu dua cerita ni. Well, kita tak boleh nak paksa semua orang suka dengan kita. Kita nak jadi popular senang. Kita nak jadi popular, kita duduk je dekat office, kita angguk je. Apa orang cakap, kita terima. Dan kita akan jadi popular. Oh, pengarah tu bagus. Ini bagus, itu bagus, semua bagus. Tetapi, senario yang sebetulnya tidak berlaku begitu. Itu kalau kita nak jadi popular. Tapi kalau kita nak buat sesuatu perubahan, of course, kita akan menghadapi cabaran. Itulah sebenarnya peranan kita sebagai ketua. Kita harus menghadapi risiko. Risikonya lah ada orang yang akan tak suka kita, ada orang kata kita macam-macam, dan sebagainya. Namun demikian, daripada 150 lebih pensyarah yang bersama dengan saya, termasuk AKP ada 70 lebih orang, mungkin ada satu dua yang berbunyi, tapi secara majoritinya mereka bersama-sama dengan saya. Untuk bina, katakan yang saya tunjuk ni, We Love IPG KPT yang saya tunjuk ni. Ini bukan satu boleh datang hari ni buat, hari ni kita buat, hari ni besok muncul. Ini tidak berlaku begitu. Kita ingin menunjukkan bahawa kewujudan IPG Campus Teknik di Ansted ini benar-benar wujud. Orang sedar, oh sini ada
kampus pendidikan teknik yang mengajar, yang boleh mendidik ini, buat itu dan sebagainya. Kita nak wujudkan semua orang dekat sekitar ni sedar kita ni adalah satu pusat pengajian tinggi, melatih bakal-bakal guru, dan kita wujud di sini. Dan mereka sedar. Ini yang penting. Kita tak ada. Kita ada bangunan White House yang besar dan sebagainya, tapi orang tak tahu. Kalau tuan-tuan dan puan datang pada waktu malam, We Love IPG KPT ni boleh nampak jelas daripada jalan raya. Kalau Cik Sabil pernah lalu malam-malam, pergi tengok. Ini menggambarkan bahawa kita nak orang-orang dekat sini, masyarakat tempatan di sini tahu kewujudan kita di sini. The only campus yang kita boleh nampak daripada jauh, IPG campus pendidikan teknik. Ini yang kita nak. Dan benda ni bukan boleh datang hari ni besok dah, tidak. Dia ada semangat. Semangat di mana bila dia orang masuk dalam ni, dia rasa seronok, dia rasa sayang, dia rasa suka. Dan ini sebenarnya perkara yang harus kita bina. Okay? So nak jadi peneraju dalam bidang perguruan ni ada banyak. Kita bukan hanya nak tunjuk kita punya keberhasilan dari segi pencapaian dan sebagainya. Bukan. Dari segi pencapaian akademik sangat tak ada masalah. Semua pelajar-pelajar kita excellent. Disiplin tinggi. Kita punya pensyarah pun disiplin tinggi. Tapi kita nak tonjolkan lagi supaya benda ni lebih baik. Dan kita nak sedarkan masyarakat sekitar, sekolah-sekolah, kewujudan pensyarah-pensyarah kita. So untuk itu, dalam bidang penyelidikan, contohnya, pada tahun 2020 dan 2021, saya telah pastikan bahawa semua pensyarah, 140 lebih pensyarah, harus dan mesti buat penyelidikan setiap orang. Satu pensyarah, satu penyelidik. No excuse. Kita tak nak cerita dia itu dia ni tak. Pada saya dia tak ada kerjasama dari segi yang itu, kita nak kerjasama. Sebagai pensyarah, you kena buat penyelidikan. You kena ada inovasi. Jadi semua kena buat. Dan kita monitor closely perkara itu. Begitu juga dari segi keupayaan tenaga pensyarah. Saya melihat pensyarah nak latih guru. Pensyarah tugasnya nak latih guru. Dan pensyarah ni harus tahu apa yang berlaku di sekolah. Di kampus teknik ni ada macam-macam program. Tapi saya tak nampak sebenarnya program yang boleh memberi impak tinggi. Jadi kita mencadangkan bahawa semua pensyarah harus pergi ke sekolah, duduk di sekolah dan melihat apa yang berlaku di sekolah. Mengajar di sekolah. Saya sangat tekankan benda-benda begini sebab pada saya untuk membolehkan cikgu itu bercerita tentang sekolah, kurikulum sekolah, dia harus berada di sekolah. Dia harus disandarkan. Mungkin 3 bulan ke, 2 bulan ke, melalui program-program tertentu, program sekolah angkat ke, program apa ke, program sandaran ke, dia harus berada di sekolah dengan rela hati, mengajar di sekolah, terlibat dalam mesyuarat pengurusan sekolah supaya mereka tahu semua perkara di sekolah. Jadi bila dia bercerita dengan pelajar-pelajar yang nak jadi cikgu ni, dia tahu apa sebenarnya yang berlaku di sekolah. Sebab kita nak jadi peneraju. Bila kita nak jadi peneraju ni, kita kena tahu lebih. Kalau sekiranya kita peneraju, kita pun tak tahu 50-50, kita tak guna jadi peneraju. Jadi di kampus teknik, semua pensyarah mesti melalui pengalaman mereka berada di sekolah. Saya menekankan perkara ini supaya mereka tahu. Bila dia bercerita dengan budak-budak kita, apa berlaku di sekolah, dia tahu. Kurikulum sekolah dia tahu. Mesyuarat jawatan kuasa apa sahaja di sekolah dia tahu. Masalah disiplin di sekolah dia tahu. Dan ini membolehkan dia
pensyarah-pensyarah kita mempunyai pengalaman dan membawa kampus teknik ke arah yang lebih baik. Jadi saya melihat dalam program-program yang saya lihat, kita di kampus teknik, kita tak melihat sebenarnya berapa bilangan program yang dibuat, tapi kita melihat kualiti yang you buat. Apa sebenarnya yang you hasilkan? Okay? Apa yang extraordinary? Pensyarah, kerja dia pensyarah. Memang pensyarah, dia mengajar. Tapi apa yang ekstra ni? Pensyarah dia mesti mengajar. Pensyarah dia mesti mendidik. Pensyarah dia mesti buat engagement dengan orang luar. Tetapi apa yang ekstranya pensyarah ni? Apa sumbangan yang diberikan, yang patut diberikan? Dan ini yang saya minta ketua-ketua jabatan menyemak dan memastikan bahawa perkara-perkara yang sepatutnya extraordinary ini harus ditekankan dalam pengurusan di kampus. Dan saya agak tegas dalam perkara-perkara itu supaya semua pensyarah-pensyarah kita di kampus teknik ini committed. Kita tak nak hanya cakap-cakap. Kita nak tengok apa hasil yang you buat. Kita nak tengok. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa sebagai peneraju. Bila kita kata peneraju, maknanya kitalah orang yang bertanggungjawab. Kita adalah orang yang tahu pada saya. Pada saya orang matematik ni, saya bukan orang bahasa tapi saya orang matematik, tapi pada saya yang saya faham, bila kita meneraju, maknanya kitalah orang yang bertanggungjawab, yang sepatutnya tahu. Tentang perkara-perkara yang, dan kitalah orang yang sebenarnya menjadi resource person yang terhebat. Macam saya kata tadi lah, kita mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang mempunyai PhD. Kepakaran mereka dalam bidang PhD itu harus dijelmakan di sekolah, harus dipraktiskan di sekolah supaya kita boleh buat sesuatu dekat sekolah. Itu yang saya minta pensyarah-pensyarah saya laksanakan. So itu saja saya ingat untuk soalan yang nombor 2. Dalam masa yang sama saya tak nak ceritalah ni program-program yang saya buat, banyak. Dalam jawapan yang saya bagi kepada kampus, saya buat webinar lah apa. Ini sebenarnya webinar betul is good, tapi sebenarnya apa sebenarnya yang kita nak hasil itu webinar ni? Apa sebenarnya yang kita keluarkan, yang kita jadikan sebenarnya daripada webinar? Ini yang paling penting. Bukan setakat nak buat webinar ni. Ini kadang-kadang oleh kerana ni zaman ICT, semua orang buat webinar. Tapi tak apalah. Tapi dalam konteks saya, saya nak apa sebenarnya yang you nak capai dengan webinar tu. Engagement you, apa kesannya, itu yang saya nak tengok. Okay? Saya tak dengar ni Cik Sabil. Ya, maksudnya kita lebih kepada outcome lah. Maksudnya kita nak apa betul. Kita buat tu, kita outcome yang kita boleh nampak dan juga ada hasil yang boleh kita tonjolkan. Betul. Daripada apa yang Cik Romai kongsikan tadi, saya rasa semangat berpasukan tu juga penting. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Cik Romai. Kalau kata kita nak buat seorang memang tak mampu. Dengan 150 pencara yang ada. Kalau dikembalikan seseluruhnya dalam satu pasukan, insyaAllah IPG teknik becomes number 1 lah. Kemudian yang kedua, dari segi semangat kasih sayangkan institusi. Itu pun saya nampak salah satu cara untuk kita memperkasakan dan akhirnya kita menjadikan kita sebagai peneraju. Bila kita menjiwai institusi kita, akhirnya kita akan rasa institusi itu adalah kita punya. Kemudian wujudkan kepentingan, kewujudan kita di satu tempat. Contohnya di Bandar Insek tu, orang tahu adanya institusi pengajian tinggi yang berteraskan latihan perguruan. PG teknik di situ ada. Jadi kemungkinan sekolah-sekolah di sekitar sana, guru-guru di sekolah sana boleh menggunakan pengalaman pensyarah-pensyarah dan juga bukan saja pensyarah,
pelajar-pelajar kita juga boleh berkongsi pengalaman dengan guru-guru dan juga dengan anak-anak di sekolah-sekolah di sekitar kawasan. Saya rasa itu antara strategi yang baik yang boleh kita gunakan dalam memperkasakan institusi, dan dalam masa yang sama kita juga akan menjadi satu peneraju utama dalam bidang kita, terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi terima kasih pada Tuan Cik Romaino di atas perkongsian dalam soalan yang kedua tadi, dan banyak input-input yang saya rasa sangat berfaedah kepada kita untuk kita gembeling dan juga kita cuba menyesuaikan dengan situasi kita dengan institusi kita sendiri. Jadi seterusnya ini saya rasa pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat ni memang selalu disebut, terutamanya kepada pencara-pencara kita, kepada anak-anak didik kita. Pembelajaran kita itu bukan setakat berhenti setakat itu saja, tetapi pembelajaran sepanjang hayat itu sentiasa diteruskan walaupun kita berada di mana-mana. Jadi Cik Romaino sebagai pengarah di IPG Teknik, dan kita ada 150 dan 78 AKP yang bertugas di sana. Kemungkinan penerapan pembelajaran sepanjang hayat kepada staf di IPG Teknik itu sentiasa diberi motivasi ataupun nak membudayakan supaya masing-masing merasakan bahawa mencari ilmu itu adalah satu keperluan, sama ada kepada diri ataupun kepada kelompok masyarakat dalam IPG Teknik. Jadi Tuan sebagai peneraju ataupun kapten lah, macam mana Tuan ataupun Cik Romaino membudayakan pembelajaran hayat kepada staf di IPG Teknik? Okay, terima kasih. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya ingin tambah sikit lah tentang perkara yang nombor 2 tadi. Apa yang saya boleh kongsikan di sini macam saya cakap tadi lah. Saya biasa saya melihat apa sebenarnya masalah itu sendiri. Saya go to the source. Saya pergi ke tempat. Saya lihat sendiri. Okay? Dan bila saya dah lihat, sudah pasti kita akan apa yang katakan kita berkomunikasi, kita reinvent. Setelah kita lihat, kita reinvent, kemudian kita cuba apa kata orang reimagining, kita membayangkan jika keadaan ini apa berlaku, jika keadaan ini apa berlaku. Okay? Dan sebagai seorang ketua, kita juga sebenarnya adalah seorang yang belajar. Kita belajar melihat tingkah laku orang di bawah kita. Kita juga menjadi guru kepada mereka. Dan kadang-kadang kita macam rasa sebagai pembantu kepada mereka. Kita membimbing mereka untuk ke arah yang lebih baik. Ini yang kita lakukan di teknik. Okay? Saya sebagai ketua, saya juga sebagai guru, saya juga sebagai pelajar yang belajar tengok tingkah laku mereka, dan kemudian saya juga sebagai pembimbing untuk membimbing mereka, untuk memastikan segala sistem yang ada itu berada di tempatnya. Ini penting. Kita bukan boleh main ara-ara je. Kita sebagai guru, kita sebagai pelajar dan sebagai pembimbing, yang mana kita harus membantu, membimbing dan sebagainya supaya sistem itu kan. Untuk itu, kita harus pergi ke tempat yang menjadi isu itu. Kalau kita ada problem misalnya masalah kelas, masalah ICT dan sebagainya, kita pergi ke tempat itu. Kita melihat apa yang berlaku dan mungkin kita perlu ada penambahbaikan. Okay.
dalam konteks pembelajaran, dalam konteks kursus ataupun dalam konteks pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Saya dapati di kampus memang melaksanakan. Tapi apa yang kita nak ialah bagaimana kita boleh perbaik cara pelaksanaan. Jadi di kampus pendidikan teknik ni apa yang kita buat ialah untuk membudayakan ni setiap bulan dah sekarang ni setiap 2 minggu ketua-ketua jabatan harus ada professional talk begini. Ketua jabatan. Sebab saya masukkan penilaian prestasi mereka juga mengambil kira bagaimana sumbangan dia di dalam sesi-sesi ilmiah ini. Sebab ini merupakan satu professional talk. Di teknik kita kata deep talk. Kita nak pensyarah ketua-ketua jabatan bercakap. Apa saja isu. Begitu juga kita juga minta setiap jabatan dalam setiap mesyuarat jabatan tu kita minta dilaksanakan professional talk. Mungkin 15 minit, mungkin 20 minit untuk membudayakan pembelajaran ini. Kita menekankan kepada perkongsian ilmu. Masa saya di sekolah dulu, saya menguruskan sekolah seni Malaysia. Kita ada 3 sekolah, 2 sekolah, kemudian dah ada 5 sekolah. Kita minta setiap sekolah berkongsi pengalaman mereka dalam bidang pendidikan kesenian. Kita ada cara-cara tertentu untuk kita berkongsi segala isu. Sebab isu kita di sekolah seni itu kita perlu latih. Untuk membolehkan latihan itu dilaksanakan, kita berkongsi bagaimana cara melaksanakan latihan bersama dengan jurulatih-jurulatih. Jadi di dalam professional talk, kita wujudkan kumpulan-kumpulan dalam jabatan-jabatan tu mungkin 15 atau 20 minit untuk dia bercakap tentang apa sahaja isu, apa sahaja perkara yang dia boleh kongsi pada bulan itu bersama dengan jabatan masing-masing. Ini adalah satu bentuk yang kita buat untuk kita budayakan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan staf ni. Selain daripada kursus-kursus yang dibuat, kita buat banyak kursus, tapi di dalam mesyuarat jabatan kita minta agar setiap jabatan adakan professional talk ini supaya kita boleh berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan dengan apa sahaja perkara yang terjadi. Jadi dalam konteks apa yang dikatakan professional learning community ni yang kita buat setiap bulan ni, dijadikan sebagai satu penanda aras pada setiap jabatan, pada setiap pensyarah. Setiap pensyarah tu kita minta dia bagi, kongsi pengalaman mereka. Kalau katakan ada 20 pensyarah, 20 tu setiap bulan kita aturkan apa yang dia boleh kongsikan. Itu yang kita buat. Dan mungkin dalam masa yang sama mungkin dia selain daripada kongsi tu dia akan bertukar-tukar fikiran. Cara macam mana nak selesaikan, macam mana nak mengajar dan sebagainya. Ini akan meningkatkan budaya keupayaan mereka dalam mengajar. Dan ini yang kita laksanakan di kampus pendidikan teknik. Jadi untuk itu saya ingat ini satu daripada cara yang kita buatlah untuk selain daripada itu. Dan pada saya setiap ketua jabatan dia mesti ada satu perancangan yang jelas. Bagaimana dia ingin merencanakan jabatan masing-masing. Bagaimana dia ingin membawa jabatan mereka ke arah yang terbaik. Ini perlu. Dan di dalam mesyuarat pengurusan, biasanya dalam mesyuarat pengurusan di teknik M3P itu kita tak bincang lama. Kita mungkin selesai dalam masa 2 jam. Tetapi sebelum mesyuarat pengurusan akademik tu, pengurusan tertinggi itu, ada task force yang bertanggungjawab bagi setiap perkara. Melihat perkara seni dengan detail, melihat perkara ini dengan detail, melihat dari segi latihan dengan detail. So ini semua akan diteliti oleh
pengurusi jawatan kuasa masing-masing. Dan itu adalah mekanisme yang saya buat. Dari segi pemberdayaan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan staf, termasuk juga staf-staf sokongan. Ini saya serahkan juga kepada LPP di jabatan. Sebenarnya di teknik sebenarnya dia ada jabatan latihan pembangunan profesionalisme. Okay, saya tak tahulah, mungkin IPG yang lain ada unit mungkin, tapi di kampus pendidikan kita ada jabatan latihan pembangunan profesionalisme yang akan mengambil kira keperluan latihan bagi setiap keperluan kumpulan. Misalnya kumpulan pengurusan, kumpulan pensyarah, kumpulan AKP. So apa sebenarnya kursus-kursus yang diperlukan? So kita akan mengambil kira perkara-perkara begitu. Jadi itu saja saya ingat, Cik Sabil. Terima kasih. Maksudnya pembudayaan itu bukan hanya pada masa-masa tertentu, tetapi berlaku bila-bila masa, dan juga tempoh masa pun bukan lama, dalam masa yang singkat, dan apa perkara yang boleh dikongsi, kita akan kongsi bersama dengan jawatan kuasa ataupun dengan grup kita. Jadi perkara yang tidak formal akan menjadi satu budaya kepada kita bila selalu kita buat lah. Dia mana mesyuarat jabatan, jabatan contohnya jabatan ilmu pendidikan, jabatan sains, setiap bulan ada mesyuarat. Jadi setiap bulan jabatan mesyuarat tu dia mesti masukkan 20 minit untuk professional talk. Okey. Kita tak nak dia buat satu khas yang lain. Kita bukan kita buat 1 jam masa lain. Tidak. Saya tak nak begitu. Sebab bila kita buat mesyuarat jabatan, contohnya kita buat 2 jam, kita ambil masa 20 minit untuk pensyarah-pensyarah ni berkongsi pengalaman dia. Okay? Sebab apa? Biasanya kalau kita asingkan, contoh kita buat satu professional talk, 1 minggu, lepas tu 2 minggu, ada kemungkinan perkara itu tak jadi. Sebab ada orang tak ada lah, ada orang inilah, ada orang itu. Tapi dalam mesyuarat jabatan, semua orang kena ada. Dan oleh kerana semua orang kena ada, masa itulah perkongsian maklumat tu mesti dilaksanakan. Apa saja. Kalaupun jabatan tu ada 3 orang atau 4 orang, dia kena buat. Dan kita tengok di dalam laporan, sebab dalam di teknik, setiap jabatan bila dah buat mesyuarat, dia akan hantar laporan per minit mesyuarat tu dekat pengurusan. So kita akan tengok. Okay, saya tengok sebenarnya apa yang dibuat, apa perkara yang dibuat. Dalam masa yang sama kita akan monitor dari segi pelaksanaan. Adakah dasar-dasar yang kita cakap dalam M3P itu dimasukkan di dalam perkara-perkara di samping benda-benda lain yang boleh kita semak. Jadi itu di peringkat jabatan. Kemudian di peringkat IPG campus, setiap bulan ada ketua jabatan yang akan berfungsi. Contohnya bulan ni, bulan 10, bulan 11, bulan 12, oleh kerana kita ada 20 orang unit dan jabatan, okey. Sampai bulan 12 baru 12 orang. Jadi ada 8 orang, kita cepatkan, jadi 2 minggu sekali kena ada ketua jabatan yang akan bercakap tentang apa saja berkaitan dengan kepimpinan, kepengurusan dan sebagainya. Okey? Maksudnya kita boleh strukturkan perkongsian ilmu tu, Cik Romaino. Ya. Maksudnya kita berstrukturkan mengikut jadual dalam masukkan 2 dalam 1 dalam mesyuarat dan sebagainya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Kita dah sampai ke penghujung program. Sebelum tu diingatkan kepada penonton dan juga yang join kita pada pagi ini, link untuk SPLKPM akan kita buka selepas pada forum ini. Maksudnya kita boleh daftar di sana dengan daftar kehadiran untuk kita masukkan dalam jumlah jam kita. Dan juga di akhir ini kita ada satu slot untuk Q&A. Kalau ada soalan yang untuk diajukan kepada Encik Romaino, pengarah kita, ataupun ada persoalan-persoalan ataupun idea
yang nak dikongsi juga bersama, boleh onkan audio, dan ada 2 soalan yang saya akan baca. Saya akan bacakan soalan ini untuk Cik Romaino daripada penonton kita sebenarnya. Antara soalannya adalah, soalan nombor 1 ni, tahniah Encik Romaino di atas perkongsian ilmu yang sangat baik dan padu pada hari ini. Tuan ada bercakap tentang amalan kepimpinan IPG Campus Pendidikan Teknik berdasarkan disiplin utama, iaitu trust nilai bersama, affirm share value. Pada pandangan Tuan, bagaimanakah penerimaan warga IPG Campus Pendidikan Teknik tentang kualiti ini yang Tuan terapkan dalam pentadbiran organisasi Tuan? Maksudnya pertanyaan daripada penonton kita, Encik Romaino. Okey. Itu soalan satu, nak jawab, nak baca 2 soalan ke ataupun jawab dulu satu? Kita satu-satu. Okey. Okey, terima kasih siapa yang bertanya. Okey. Yalah. Pada saya nak kata semua terima tu saya tak boleh nak cakap. Saya bukan boleh tahu semua orang dalam ada daripada 100 lebih termasuk AKP itu terima. Tetapi sebagai ketua kita fikir dan kita bincang apa yang terbaik di dalam kampus. Apa nilai-nilai yang terbaik yang perlu kita terapkan. Semangat bersama. Bila kita kata semangat bersama, maksudnya kita tanam pokok pun bersama-sama. Kita tanam pokok bersama-sama. Kita buat satu majlis, kita tanam pokok bersama-sama. Kalau sekiranya kita pergi dekat teknik, kita pergi dekat belakang sana, di belakang sana ada tapak untuk aktiviti co-curriculum. Kita tanam durian bersama-sama. Walaupun kita tak tahu, kita tak dapat hasilnya, kita tak tahu. Saya dah 50 lebih, mungkin durian tu besok 20 tak tahu ada, saya ada lagi tidak. Tapi semangat kebersamaan. Itu penting. Kita bersama-sama tanam pokok, kita sama-sama pergi makan lepas kita tanam pokok. Kan? Ini adalah semangat kebersamaan. Kita pada saya, kita cuba sehabis baik supaya semua orang bersama dengan kita. Tetapi kita tak boleh paksa. Dalam hidup saya tak pernah paksa untuk semua orang kena ikut saya. Tak. Ada orang mungkin yang mungkin tak nak. Itu apa boleh buat? Kita serah kepada fikiran masing-masing. Tapi pada saya, kalau nak kata 100%, saya taklah yakin. Tapi 90 lebih peratus saya yakin. Mereka bersama-sama dengan pucuk kepimpinan melihat kejadian kampus pendidikan teknik. Selama 21 bulan saya berada di kampus. Saya ada lagi 15 bulan lagi untuk berada di kampus. Setakat yang saya ada sekarang 21 bulan, saya rasa sangat bertuah. Kerana semua orang bersama-sama dengan saya. Jika ada apa-apa masalah dari segi kesihatan dan sebagainya, saya pergi tengok. Sebabnya pada saya, kita tak ada masalah untuk melihat kita sebagai satu keluarga. Yang penting pada saya, yang selalu saya cakap dekat kampus, kita mesti jujur, kita mesti ikhlas, dan kita mesti berdisiplin. Jujur dalam melaksanakan tugas. Ikhlas dalam melaksanakan apa yang kita nak buat ni. Dan kita mesti berdisiplin. Saya tak boleh pusing-pusing. Memang boleh tanya dekat kampus, saya bukan orang yang jadi pusing-pusing. You just cakap direct, then saya akan terima. Okay, so itu saja untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2? Soalan nombor 2, sangat menarik perkongsian pengarah kampus pendidikan teknik Encik Romai. Pada hari ini, konsep pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat yang Tuan kupas ini sangat menarik dan bijak digunakan dalam sesebuah organisasi. Soalan saya, adakah Tuan nampak perbezaan produktiviti yang terhasil sebelum dan selepas ianya dilaksanakan? Maksudnya dia nak tengok impak. Kita dah buat budaya tu. Okey. Sebenarnya pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat ni sebenarnya
sebelum ini pun telah pun dilaksanakan oleh kepimpinan terdahulu. Cara kepimpinan, cara pengurusan itu bergantung kepada bagaimana ketua itu melihat. Okay. Jika ketua itu melihat kepentingan benda itu pada satu aspek yang ini, dia akan berfokus pada yang itu. Tapi buat masa ini, saya melihat kepada kepentingan pensyarah-pensyarah perlu meningkatkan penguasaan dari aspek di sekolah. Maknanya pensyarah-pensyarah kena pergi sekolah. Ini yang saya minta. Jadi saya telah tekankan bahawa semua pensyarah-pensyarah saya, khususnya yang ada PhD, disandarkan ke sekolah untuk membolehkan dia mengetahui apa yang berlaku di sekolah dan secara tak langsung dia akan belajar sesuatu di sekolah. Kita belajar ni sebenarnya Cik Sabir ni bukan belajar dekat dalam buku aja, betul? Kita bukan belajar kat buku aja. Kita belajar berdasarkan kepada penglihatan kita, kita tengok keadaan, pengalaman kita, kita duduk kat tempat tu, kita menghayati di tempat tu, kita fahami keadaan itu dan kita menjiwai senario itu. Dan ini kita akan belajar. Kita berjumpa dengan orang, kita bercakap dengan orang, kita dengar orang, kita tengok tingkah laku. Ini adalah belajar, bukan dia tengok buku aja. That's why pegawai-pegawai saya sebenarnya yang ada berkerurusan yang hebat-hebat ni, dekat 50 orang ni, saya minta mereka berhadapan sedikit, berada di sekolah, belajar apa yang berlaku di sekolah dan ambil masa. Sebab ini penting. Pengalaman ini sebenarnya dia tak ada dalam buku. You kena pergi tengok. You kena pergi buat. Dan itu yang kita katakan pembelajaran sepanjang hayat yang tak akan putus-putus sampai bila-bila. Itu pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Okey, itu je. Dua soalan. Ada yang nak bertanya terus direct? Boleh buka audio. Kita masih ada masa untuk bersama dengan pengarah kita, strategi teknik. Okey. Doktor, Cik Romai. Ya. Mungkin ada orang bertanya lah. Macam kita faham, kita tahu. Okey, nama IPG Teknik. IPG Teknik. Betul. Dan kita tahu sebenarnya macam mana wujudnya IPG Teknik tu. Kan? Tapi kalau sejarah bagaimana penubuhan fungsi pada penubuhan 1962 tu, kita dah tahu untuk memperkasakan atau untuk membekalkan guru teknik tu kan. Tapi sekarang ni kita nampak dia punya bidang program tu dah pelbagai lah. Tapi nama mesti kita kekalkan. Kan? Jadi mungkin ada penjelasan sikit kot. Okey. Bila saya masuk ke teknik pada tahun 2020 bulan Mac, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Okay. Saya tengok dekat teknik ni sebenarnya kita mempunyai kemudahan alat-alat teknikal ataupun bengkel-bengkel yang hebat. Okey? Dan saya bila kita tengok ada bengkel mekanikal, ada bengkel elektrikal, ada bengkel kayu, logam dan sebagainya ni, dan mesin yang ada dalam tu pun hebat-hebat. Dan apa yang kita perlu ialah kita harus memperkasakan. Ini yang kita kata, kalau kita harus memperkasakan kampus ini menjadi kampus yang memang benar-benar hala tujunya teknikal. Ini yang kita sedang buat dalam tempoh yang ada sekarang ni dan termasuk yang lalu, kita telah pun memperkasakan. Oleh kerana RBT adalah teknik adalah tier 1. Kita memperkasakan RBT ni dan juga technical ini untuk kampus teknik. Kita cuba sehabis baik menjadikan teknik ini sebagai
satu daripada institusi perguruan yang berfokus pada teknik. Walaupun kita ada banyak bidang, kita ada matematik, kita ada sains, kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Inggeris, kita ada pendidikan Islam, kita ada pendidikan PJK dan sebagainya. Tak apa. Tapi kita punya kebitaraan. Ini orang sekolah dia pakai kebitaraan, tapi orang IPG dia pakai kluster dan sebagainya. Tapi kebitaraan kita dalam bidang pendidikan teknik harus kita perkasakan. Kalau you tengok masuk dekat dalam ni, sampai-sampai je atas tu nampak dah itu. Bagaimana ada mesin dan sebagainya. Ini menggambarkan bahawa kita adalah IPG Campus dengan dan kita bekerjasama dengan JPK sekarang ni. Ini adalah perkara yang mungkin saya nak maklum pada kita bersama dengan JPK, Jabatan Pembangunan Kompetensi, untuk memperkasakan kampus pendidikan teknik sebagai institut yang berasaskan kebitaraannya teknikal sesuai dengan kemudahan yang ada. Kita ada bangunan yang besar dengan alat-alat di dalam yang serba lengkap. Dan kita tak ada masalah sebenarnya untuk menghasilkan guru-guru yang dalam bidang teknik, dan kita mempunyai tenaga pengajar lebih kurang 20 lebih tenaga pengajar dalam bidang teknikal. Yang paling ramai sekali 23 atau 22 yang ada dalam bidang teknikal. So pada saya, this is a place yang untuk pendidikan teknikal, dan kita perkasakan, dan pada saya kita cuba sehabis baik. Okay. Saya buka lagi ruang kepada penonton dan juga rakan-rakan daripada KPM, IPGM untuk bersama-sama kita kalau ada soalan. Cik Romai, saya rasa ada soalan lagi ke? Pak mesej ada ke tak ada lagi? Okey, buat masa ni ada 2 soalan itu je. Untuk makluman penonton, link akan dipaparkan. Okey, link untuk SPLKPM telah dipaparkan. Okay, nanti bolehlah update dalam link tersebut. Dan untuk itu kita berterima kasih kepada pengarah kita, Cik Romaino, di atas perkongsian bagaimana membawa IPG Teknik itu ke nombor 1 lah. Nombor 1. Bukan kita maksudnya nak bersaing pada ingatan yang pertama tadi telah dimaklumkan oleh pengarah kita. Bukan nak bersaing dengan 27 IPG. Bukan kita kata nombor 1. Tetapi kita kata masing-masing berlumba-lumba untuk jadi yang terbaik. Jadi bagaimana dan strategi mana yang kita akan guna pakai telah dikongsi bersama dengan kita. Kemungkinan ada strategi itu boleh kita guna pakai dan kita boleh ubah sesuai untuk keperluan kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Romaino, dan juga terima kasih kepada penonton-penonton yang sepanjang tempoh hampir 1 jam lebih sikit bersama kami pada hari ini. Dan kita harap kita akan jumpa lagi dalam bual bicara bersama dengan pengarah dalam perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman, supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Jadi akhir kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.